Masa tengah berbual, tiba-tiba mereka semua terdiam bila nampak Abang Syukur melintas depan stesen pengawal menuju ke lift dan naik ke atas semula. Mereka bertiga tu terus jarakkan diri daripada Abang Syukur dan bertanya, siapa ni sebenarnya? Abang Syukur cakap lah dia pun nampak apa yang mereka bertiga nampak dan bagi salam pada mereka untuk yakinkan mereka. Cuma pengawal baru je yang tak yakin dan dia terus pengsan semula. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita daripada Abang Syukur part 3. Kita tengok apa yang akan jadi dengan dia dalam cerita ni. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Abang Syukur terus perhati pinggan yang berisi ayam goreng tu. Masih sama macam mula-mula sampai tadi. Pakcik A macam tahu apa yang bermain di fikiran Abang Syukur. Kemudian dia suruh Abang Syukur rasa ayam goreng dalam pinggan tu. Abang Syukur cubit sikit ayam tu dan terus masukkan dalam mulut. Spontan Abang Syukur terus ludahkan semula ayam goreng tu sebab rasa macam dah basi dan busuk. Pakcik A mengekek tengok gelagat Abang Syukur dan cakap itulah rasanya bekas makanan hantu. Abang Syukur ceritakan apa yang dia alami dengan Pakcik A malam tadi. Abah kata mungkin itu cara dia jaga benda belaan dia tu. Lepas sarapan, Abah ke hospital jenguk nenek. Tapi Abang Syukur tak ikut. Dia balik berehat untuk jaga nenek malam nanti. Seperti malam-malam sebelumnya, Abang Syukur sampai hospital pukul 9 malam. Cuma malam ni ada bibik nombor 3 akan jaga nenek dengan Abang Syukur. Bibik ni dah ada dekat hospital sejak dari pagi tadi dengan Pok De, dan ini adalah hari pertama bibik jaga malam. Sebelum ni dia jaga siang je. Bibik nombor 3 ni pun sama macam bibik-bibik sebelum ni. Tak nak duduk dalam bilik nenek waktu malam. Lepas makan, bibik terus duduk depan stesen nurse. Abang Syukur biarkan je. Tak lama lepas tu, Ustaz A sampai, tapi dia datang seorang. Abang Syukur tanyalah mana Pakcik A. Ustaz A kata Pakcik A ada urusan yang perlu diselesaikan. Kemudian Ustaz A ambil wuduk dan mulakan proses ruqyah untuk kali ketiga. Abang Syukur hanya perhati je Ustaz A ruqyah nenek. Nenek tenang je baring atas katil tanpa reaksi apa-apa. Kemudian Abang Syukur keluar dari bilik sebab tak tahan bau bangkai yang tiba-tiba menusuk hidung. Abang Syukur tunggu dekat depan stesen nurse je sampai Ustaz A selesai. Lebih kurang sejam lebih Ustaz A keluar dari bilik nenek. Dia nampak penat. Abang Syukur bagi air mineral pada Ustaz A untuk tenangkan diri. Lepas Ustaz A tenang, dia ajak Abang Syukur pergi keluar minum. Sampai dekat kedai makan, Ustaz A kata proses ruqyah tu tak berjaya. Tak berjaya bukan sebab pendamping nenek dia kuat, tapi sebab banyak gangguan-gangguan dari makhluk lain, dan jalan terbaik pendamping nenek kena pindahkan dulu pada tubuh yang sihat. Lepas tu ruqyah tubuh yang sihat tu dekat luar kawasan hospital. Maknanya kena ada seseorang dari anak cucu nenek ambil alih pendamping tu masa nenek masih hidup lagi. Abang Syukur terkedu bila dengar penjelasan ustaz tu. Tak mungkin ada anak cucu nenek yang sanggup terima pendamping tu. Abang Syukur dah terbayang muka adik-beradik, sepupu sepapat, mak bapak saudara. Kalau tak ambil akan susahkan nenek dan mungkin waris-waris yang lain. Lepas Ustaz A bagi penerangan, mereka pun berpisah. Abang Syukur balik semula ke hospital. Sampai dekat hospital, Abang Syukur duduk dekat bawah dengan pengawal. Tak lama lepas tu, sekali lagi Abang Syukur nampak sosok mandu India tu dekat tempat dia merokok kali pertama dekat hospital tu. Abang Syukur tengok jam, dah pukul 2 pagi.
Pengawal tu kata, waktu-waktu macam ni lah manduk India tu keluar merokok. Abang Syukur biarkan je sebab otak tengah fokus apa yang Ustaz A terangkan tadi. Lebih kurang pukul 4 pagi, Abang Syukur naik ke tingkat 4 dengan pengawal. Sampai tingkat 4, Abang Syukur tengok bibik tak ada dekat depan stesen nurse. Dalam bilik nenek pun tak ada. Abang Syukur biarkan je sebab otak tengah fikir benda lain. Lepas selimutkan nenek, Abang Syukur duduk tengok TV sampai dia tertidur. Dia terjaga lepas Pok Su kejut pagi tu dan tanya mana bibik. Cepat-cepat Abang Syukur bangun dan periksa almari. Memang betul sangkaan dia, barang-barang bibik dah tak ada dan mereka tahu bibik dah larikan diri. Lepas Abang Syukur ambil barang-barang, dia terus balik rumah. Dalam perjalanan, Abah telefon ajak pergi sarapan sama-sama. Masa sarapan tu, Abang Syukur bagi tahu Abah apa yang Ustaz A terangkan pada dia malam tadi dan bagi tahu juga tentang bibik nombor 3 tu dah lari. Abah tanya pendapat Abang Syukur tentang saranan Ustaz A tu sebab dia tahu tak ada siapa nak terima pendamping nenek walaupun untuk sementara. Abang Syukur bersuara, nanti saya fikir dulu. Kalau dah terpaksa, saya akan ambil pendamping nenek. Tiba-tiba Mak Teh telefon. Kata Mak Teh, bibik nombor 3 tu dalam perjalanan ke rumah Mak Teh sebab tak sanggup jaga nenek. Bibik selalu nampak sosok wanita tua duduk atas katil nenek waktu siang hari. Sebab tu dia ketakutan dan larikan diri. Abang Syukur bagi tahu Abah dan beberapa orang yang sarapan sama-sama apa yang Mak Teh katakan. Mereka semua tergelak sebab tak ada siapa yang mampu bertahan dengan kejadian-kejadian aneh yang berlaku. Abang Syukur mampu bertahan bukan sebab berani tapi rasa tanggungjawab. Kalau dekat hospital tu bukan nenek atau ahli keluarga yang lain, tak mungkin dia akan bertahan. Lepas sarapan, Abah dengan yang lain pergi ke hospital. Abang Syukur terus balik rumah, rehatkan diri untuk berjaga malam nanti. Petang tu, Ustaz A telefon ajak jumpa dekat kedai makan. Sampai dekat kedai makan, Ustaz A dengan Pakcik A dah ada dan seorang lagi kawan Pakcik A, iaitu Pakcik B. Lepas berkenalan, mereka mulakan perbincangan. Kata Pakcik A, pendamping nenek minta janji yang dimeterai ditepati, iaitu salah seorang waris nenek kena ambil. Kalau tak, pendamping tu tak akan lepaskan nenek selamanya. Maknanya nenek akan terlantar selamanya dan dah pasti akan menyeksakan nenek. Abang Syukur katalah janji tu bukan nenek yang buat, tapi pemberi pendamping yang buat masa nenek buang pendamping tu dulu. Nenek tak tahu pun janji tu. Nenek ingat pendamping tu dah hilang sebab cucu sulungnya bukan perempuan. Ustaz A kata itulah tipu muslihat iblis pada anak cucu Adam. Mereka takkan sesekali bagi ruang kalau ada kesempatan. Pakcik B ni seorang dukun keturunan orang asal, kawan baik dengan Pakcik A dan akan bantu dalam proses nak ambil pendamping nenek tu nanti. Abang Syukur agak skeptikal bila dengar latar belakang Pakcik B ni sebab pada firasat dia, masalah ni akan bertambah rumit bila hitam bertemu dengan hitam. Abang Syukur bukan nak beradu tenaga dengan makhluk-makhluk tersebut. Dapat selesaikan masalah nenek dah cukup bagi diri dia. Abang Syukur suarakan pendapat pada mereka kalau hitam bertemu hitam akan timbulkan masalah pada dia nanti. Ustaz A setuju dengan pandangan Abang Syukur. Pakcik A hanya mengangguk je. Tak tahulah Pakcik A angguk tu dia setuju atau tak dengan pandangan Abang Syukur ni. Pakcik B akui memang akan timbul masalah, terutama Abang Syukur yang memang dah ada bau wangi yang jadi tarikan makhluk-makhluk gaib tersebut. Bila dengar Pakcik B cakap macam tu, Abang Syukur bertambah tak keruan. Pakcik B janji akan bantu Abang Syukur sebaik mungkin. Sebenarnya Abang Syukur masih tak percaya kebolehan Pakcik B ni, jadi dia sengaja ajak Pakcik B tengok keadaan nenek malam nanti. Ustaz A dan Pakcik A setuju, tapi Pakcik B tak menjawab. Dia diam je. Malam tu macam biasa, pukul 9 malam, Abang Syukur dah sampai hospital. Lepas bagi bungkusan makanan pada nurse yang bertugas, Abang Syukur masuk bilik nenek. Bila tengok nenek belum tidur lagi, Abang Syukur tarik kerusi dekat katil nenek dan berbual sambil susun ayat nak tanya tentang pendamping nenek dan Candani yang selalu datang berbual dengan nenek. Abang Syukur bersuara, "Nek, ya, nenek ada apa-apa yang nak bagi pada abang ke? Kalau nenek ada apa-apa nak wariskan dekat abang, nenek bagi tahu je. Sanggup ke? Malam ni tak sanggup kot, mungkin esok-esok." Lepas dengar jawapan Abang Syukur, nenek hanya tersenyum. Bila nak tanya tentang Candani, nenek dah pejamkan mata nak tidur. Abang Syukur terus tutup lampu, buka TV dan duduk termenung. Dalam pukul 11 malam, Ustaz A, Pakcik A dan Pakcik B datang jenguk nenek. Lepas tu Abang Syukur dengan mereka semua keluar minum sambil berbual. Tak ada perkara penting yang mereka bualkan, hanya perkara-perkara mistik je. Pukul 2 pagi, mereka hantar Abang Syukur ke hospital semula. Sampai dekat bawah, Abang Syukur merokok dulu dengan 2 orang pengawal. Masa tengah merokok tu,
mereka bertiga nampak ada satu sosok putih dekat hujung kawasan parking berdekatan dengan kantin. Bila amati betul-betul, rupa-rupanya sosok pocong. Salah seorang pengawal tu tiba-tiba bersuara, "Nasib baik jauh." Bila dengar pengawal tu kata macam tu, Abang Syukur dengan seorang lagi pengawal palingkan muka pada pengawal tu dengan niat nak tegur dia lah. Serta-merta Abang Syukur terus jatuh sebab terperanjat tengok sosok pocong tu berada betul-betul dekat belakang pengawal yang bersuara tu. Abang Syukur tengok pengawal seorang lagi dah lari. Lepas tu Abang Syukur pun lari menuju ke stesen pengawal. Pengawal yang lari tadi dah ada dekat situ. Mereka berdua tengok dari jauh. Pengawal seorang lagi tu tak bergerak, tapi sosok pocong tu dah tak ada. Lepas dah bertenang, mereka berdua beranikan diri pergi semula dekat pengawal yang tertinggal tadi. Dia terkaku sambil menangis. Seluar dia habis basah sebab ketakutan yang amat sangat. Kemudian mereka berdua papah pengawal tu bawa ke stesen pengawal, bagi dia air dan cuba tenangkan dia. Lepas kejadian tu, Abang Syukur terus duduk dengan pengawal dekat stesen sampai tarhim subuh kedengaran. Sebelum naik ke bilik nenek semula, Abang Syukur tengok pengawal tu macam demam kuat sampai badan dia menggigil. Abang Syukur suruh pengawal yang seorang lagi bawa pengawal yang demam tu jumpa doktor dan pesan supaya mereka rahsiakan kejadian tu sebab tak nak takutkan pekerja dan pesakit dekat hospital tu. Abang Syukur terus naik. Sampai atas, tiba-tiba salah seorang nurse tegur Abang Syukur. "Datang dari mana?" "Dari bawah," jawab Abang Syukur. Nurse tu hanya termenung sambil garu-garu skaf kepalanya. Lepas tu dia berkata, "Habis satu malam ni yang duduk berbual dengan kami tu siapa?" Nurse tu kata seminit lepas Abang Syukur yang duduk berbual dengan mereka tu masuk bilik nenek. Sebab tu dia rasa pelik. Tadi nurse tu nampak Abang Syukur pergi ke kiri, tiba-tiba datang dari arah kanan pula. Abang Syukur tak kata apa-apa. Dia terus masuk bilik nenek, ambil barang-barang dan balik rumah rehat. Malam nanti nak jaga pula. Masa Abang Syukur tengah tidur, pok dia telefon ajak makan tengah hari sama-sama. Abang Syukur tengok jam, dah pukul 1. Lepas bersiap, Abang Syukur teruslah keluar. Masa tengah makan, pok dia kata esok Abang Syukur kena jaga nenek seharian sebab dia ada urusan dekat luar daerah. Maknanya Abang Syukur akan berada dekat hospital lebih 24 jam. Kata pok dia lagi, waktu siang ramai anak cucu nenek yang datang melawat. Kalau Abang Syukur nak tinggal kejap pun tak apa. Tiba-tiba pok dia tanya tentang kejadian yang Abang Syukur dan pengawal-pengawal tu alami malam tadi. Serta-merta Abang Syukur terbayang muka pengawal yang dia amanahkan supaya tak ceritakan kejadian tu. Abang Syukur hanya tersenyum dan mengiyakan pertanyaan pok dia tu. Mereka habiskan makanan tengah hari sambil bercerita tentang kejadian-kejadian yang berlaku. Rupa-rupanya kejadian tu bukan jadi waktu malam je. Ada satu hari tu, masa pok dia jaga nenek waktu siang, pok dia tertidur atas kerusi malas. Tiba-tiba dia terasa macam kena tindih dengan sesuatu yang berat. Tak boleh bergerak dan macam tak boleh nak bernafas. Pok dia sedar, tapi dia hanya terkaku je. Lepas baca ayat kerusi berulang kali, barulah dia dapat gerakkan badan. Kejadian hari lain pula, waktu siang juga, masa pok dia tengah basuh muka, tiba-tiba dekat cermin bilik air tu muncul wajah seorang tua tengah perhati dia. Pok dia punya gelabah sampai pintu pun dia tak boleh buka. Pintu jenis slide, pok dia pergi tarik macam pintu biasa. Lepas makan, Abang Syukur balik rumah nak sambung rehat. Sampai rumah je, Ustaz A telefon ajak jumpa. Tapi Abang Syukur ajak jumpa lepas maghrib dekat tempat biasa, sebab Abang Syukur nak berehat. Lepas maghrib, Abang Syukur sampai dekat tempat yang dijanjikan. Sampai dekat sana, Ustaz A, Pakcik A dan seorang lagi kawan Ustaz A, iaitu Pakcik C. Pakcik C ni mudir salah satu sekolah tahfiz. Kata Ustaz A, anak-anak tahfiz sekolah Pakcik C sanggup buat tahlil dan bacaan Yasin ramai-ramai untuk nenek bermula malam esok. Lepas Abang Syukur bagi persetujuan pada Pakcik C untuk adakan tahlil dan bacaan Yasin, dia pun minta diri. Tinggallah Abang Syukur, Ustaz A dan Pakcik A. Masa inilah Abang Syukur bagi tahu yang dia tak selesa dengan Pakcik B tu. Hitam jangan ditemukan dengan hitam, lebih baiklah putih lawan putih. Abang Syukur sentiasa percaya dan yakin dengan gerak hati dia. Biasanya gerak hati Abang Syukur ni 90% tepat. Pakcik A faham, tapi Pakcik B dah terlibat. Tak elok lah kalau nak tolak dia, kata Pakcik A. Betul juga pandangan Pakcik A tu. Jadi nak tak nak terpaksa biarkan Pakcik B terlibat sama. Lepas berbincang, Abang Syukur bergerak ke hospital. Sampai depan stesen pengawal, pengawal keselamatan yang demam tu dah berhenti kerja, diganti dengan pengawal baru pula. Tapi pengawal baru tu bongkak sikit. Katanya hantu tu semua jangan takut, kita kena lawan.
Abang Syukur hanya pandang sama sendiri dengan pengawal lama tu dan naik ke atas sebab malas nak layan kerenah orang sombong tu. Sampai tingkat 4, depan stesen nurse, Abang Syukur bagi salam dulu dan terus masuk bilik nenek. Bila tengok nenek dah tidur, Abang Syukur tengok TV sampai tidur. Tak lama kemudian, Abang Syukur terbangun bila dengar suara nenek tengah berbual macam sebelum-sebelum ni. Kali ni Abang Syukur buat keputusan nak berbual juga. Buat macam dia nampak sosok yang berbual dengan nenek tu. Abang Syukur datang dekat katil nenek dan bersuara, "Nek, siapa ni? Kawan nenek masa muda-muda dulu. Lama tak jumpa dia. Kenapa dia hodoh sangat?" Lepas Abang Syukur cakap macam tu, tiba-tiba flux yang ada tepi meja jatuh macam ditolak sesuatu. Abang Syukur terperanjat. Nenek bersuara, "Tak baik hina orang tau. Kan dia dah tua macam nenek." Kemudian nenek baring semula. Abang Syukur termenung tengok nenek. Lepas tu dia keluar. Dekat depan stesen nurse, Abang Syukur nampak ada seorang lelaki tengah berbual dengan nurse dekat situ. Abang Syukur datang dekat depan stesen nurse tu. Kemudian seorang nurse bagi senarai ubat bersih luka nenek untuk dibeli dekat farmasi dan perkenalkan Abang Syukur dengan lelaki tu yang bernama Karim. Karim ni jaga bapak dia dekat bilik sebelah tangga kecemasan tu. Kalau nak merokok, ni penghulu rokok dekat sini, kata salah seorang nurse sambil juihkan bibir pada Abang Syukur. "Boleh merokok ke dekat sini?" tanya Karim. Abang Syukur terus ajak Karim pergi merokok. Sampai dekat bawah, Abang Syukur tengok pengawal lama tu tengah kipas-kipas pengawal baru. Rupanya pengawal baru tu baru sedar dari pingsan. Abang Syukur tanyalah kenapa. Pengawal lama tu kata pengawal baru ni kena peluk dengan Pontianak dalam lift masa nak pergi meronda tadi. Dia pergi ronda sendiri, tak nak tunggu pengawal lama. Masa pengawal lama tu tengah tunggu lift nak naik ke tingkat 4, dia jumpa pengawal baru tu menggeletak dalam lift. Abang Syukur hanya mampu tersenyum je. Kemudian mereka berdua keluar merokok dan pesan pada Karim, kalau nampak apa-apa jangan tegur atau tenung. Hisap je rokok buat tak tahu. Lepas merokok, mereka pergi ke stesen pengawal semula. Pengawal baru tu dah boleh berbual. Abang Syukur tanya dia apa yang jadi, tapi pengawal tu tak nak cerita. Mungkin dia masih trauma lagi. Masa tengah berbual, tiba-tiba mereka semua terdiam bila nampak Abang Syukur melintas depan stesen pengawal menuju ke lift dan naik ke atas semula. Mereka bertiga tu terus jarakkan diri daripada Abang Syukur dan bertanya, siapa ni sebenarnya? Abang Syukur cakap lah dia pun nampak apa yang mereka bertiga nampak dan bagi salam pada mereka untuk yakinkan mereka. Cuma pengawal baru je yang tak yakin dan dia terus pingsan semula. Inilah kali pertama Abang Syukur nampak jelmaan diri dia sendiri. Memang sebiji. Cuma Abang Syukur perasan jelmaan tu jalan dia macam melayang. Lepas tu Abang Syukur ajak Karim naik atas. Sampai depan stesen nurse, Abang Syukur tanya dekat nurse, ada nampak tak jelmaan dia tadi? Nurse tu kata tak nampak. Karim minta diri nak ke bilik bapaknya. Abang Syukur tengok jam, dah dekat nak subuh dan terus masuk bilik nenek. Tengok nenek kejap dan terus duduk atas kerusi malas. Dia tertidur sampai azan subuh berkumandang. Lepas solat, Abang Syukur pergi sarapan dekat kantin. Balik dari kantin sampai bilik nenek, dia tengok nurse tengah ambil data nenek. Nurse tu tanya, tadi kata nak balik, naik balik kenapa? Abang Syukur cakap lah dia tak jadi balik sebab pok dia tak datang siang hari tu. Kemudian Abang Syukur duduk atas kerusi malas sampai tertidur. Dia terjaga bila terdengar suara Abah, Mak Teh dan beberapa orang sepupu datang melawat. Masa tu jam dah pukul 11.30 pagi. Abang Syukur bangun, basuh muka, berbual kejap dengan mereka. Lepas tu keluar pergi farmasi nak beli ubat nenek. Sebelum keluar, Abang Syukur suruh sepupu dia jaga nenek sampai dia naik semula. Pukul 3 petang, Abang Syukur balik semula ke bilik nenek. Dia tengok tak ada siapa dalam bilik nenek. Sepupu yang dia minta dia ganti kejap tadi pun tak ada. Abang Syukur hanya menggelingkan kepala je. Tiba-tiba telefon berbunyi. Abah ajak minum petang. Sampai dekat tempat biasa, Abah dan Ami Ahmad dah ada. Masa minum, Abah tanya tentang masalah nenek. Kata Abang Syukur, tak ada jalan lain selain anak cucu yang jadi waris kepada pendamping tu. Dan kalau tak ada sesiapa yang sanggup, suka atau tak, Abang Syukur terpaksa terima demi nenek. Abah suruh Abang Syukur fikir masak-masak dulu atau cuba ikhtiar cara lain dulu sebelum buat keputusan. Abang Syukur bagi tahulah yang dia risau dengan Pak Cik B sebab mungkin Pak Cik B hanya akan tambahkan masalah yang mereka hadapi. Tapi Ami Ahmad kata kalau tak cuba kita tak tahu. Abang Syukur hanya mampu terdiam je. Maghrib tu, Abang Syukur balik semula ke hospital. Sampai dekat stesen pengawal, ada 4 orang pengawal yang berjaga. Tak macam biasa, hanya 2 orang. Pengawal lama kenalkan Abang Syukur pada 3 pengawal baru. Abang Syukur tanya, mana pengawal baru semalam? Pengawal lama tu kata pengawal baru tu cuti sebab demam panas. Abang Syukur terus naik ke tingkat 4.
Sampai dalam bilik nenek, Ustaz A WhatsApp. Dia kata lepas isyak nanti dia datang dengan Pakcik A dan Pakcik B. Lepas isyak mereka sampai. Mereka berbual dulu depan stesen nurse. Pakcik B kata malam ni dia akan pasang pendinding sekitar bilik nenek supaya tak ada yang ganggu Abang Syukur, dan akan cuba ambil pendamping nenek dari rumah dia je. Lepas Pakcik B siap pasang pendinding dekat bilik nenek, mereka pun pulang. Abang Syukur tak tengok pun proses pasang pendinding tu. Lepas mereka pulang tu, Abang Syukur masuk bilik nenek dan nampak ada selembar kain hitam selimut badan nenek. Mungkin itu pendinding yang dimaksudkan Pakcik B. Abang Syukur biarkan je. Tapi suasana dalam bilik nenek terasa panas dan tak nyaman macam selalu. Abang Syukur rendahkan suhu aircon tapi tetap rasa berbahang. Kemudian Abang Syukur matikan lampu dan cuba tidur. Tak boleh tidur juga. Abang Syukur bangun dan hidupkan TV. Masa dia baru nak pegang remote TV, tiba-tiba Abang Syukur rasa tangan dia macam dipegang sesuatu. Sejuk sangat tangan yang pegang tu. Abang Syukur terus duduk dan perhati sekeliling. Dan dia perasan ada satu sosok putih tengah berdiri depan pintu bilik air. Sosok putih tu macam terapung-apung. Tengok je Abang Syukur sambil menyeringai dengan matanya yang merah menyala. Cepat-cepat Abang Syukur keluar pergi ke stesen nurse. Tapi tak ada sesiapa dekat situ. Masa Abang Syukur nak duduk sekali lagi, dia nampak sosok putih tadi tengah berdiri depan bilik nenek sambil pandang tepat ke arah dia. Abang Syukur nak telefon Ustaz A dan bagi tahu apa yang dia alami, tapi handphone dia dekat dalam bilik nenek pula. Tak lama kemudian, Abang Syukur nampak Karim keluar dari bilik bapak dia dan melintas depan sosok putih tu menuju ke arah stesen nurse. Sampai dekat depan stesen nurse, Karim ajak Abang Syukur merokok. Mereka naik lift turun ke bawah. Bila pintu lift terbuka dekat tingkat bawah tu, sekali lagi Abang Syukur terperanjat bila nampak sosok putih dah ada dekat depan pintu lift. Sosok putih tu pandang je Abang Syukur. Orang lain tak nampak. Lepas merokok, Abang Syukur duduk dekat stesen pengawal. Karim pun duduk situ juga sampai tarhim subuh berkumandang. Lepas azan subuh, mereka berdua naik semula. Sampai bilik nenek, Abang Syukur tengok sosok putih tu ada lagi. Pandang je dia. Abang Syukur terus ambil telefon dan telefon Ustaz A bagi tahu apa yang dia alami. Ustaz A ajak jumpa dekat tempat biasa pukul 8 pagi nanti. Pukul 8 pagi, Abang Syukur dah sampai dekat tempat biasa. Lepas pesan makanan, Abang Syukur terus ceritakan kejadian malam tadi. Lepas Abang Syukur cerita tentang sosok putih tu, Pakcik B terperanjat dan terus tersandar. Abang Syukur dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena dengan pendinding yang Pakcik B pasang semalam. Abang Syukur suarakan pandangan dia lagi. Hitam memang tak boleh bertemu dengan hitam. Muka Pakcik B nampak merah, mungkin tengah tahan marah. Tapi Abang Syukur tetap dengan pendirian dia. Kata Pakcik B, tak mungkin ada sosok yang berani dekat kalau dia dah pasang pendinding. Dan ini baru pertama kali terjadi sejak dia jadi dukun. Kemudian Abang Syukur suruh Pakcik B bagi tahu apa yang dia dah buat dengan nenek. Kenapa ada sosok putih dalam bilik nenek dan kenapa hanya Abang Syukur je nampak. Sosok putih tu siapa dan milik siapa? Pakcik B kata dia boleh buat dan akan berusaha untuk ambil pendamping tu. Abang Syukur pula suruh Pakcik B hentikan semuanya tu. Tiba-tiba Pok dia telefon dan bertanya tentang kain hitam yang selimut nenek tu. Dia kata kain hitam tu macam terbakar dekat hujungnya. Abang Syukur terus suruh Pok dia ambil kain hitam tu dan bawa ke tempat mereka minum tu. Lepas tamatkan panggilan, Abang Syukur jadi bertambah marah. Dia terus tanya Pakcik B tentang kain hitam tu dan beritahu apa yang Pok dia kata tadi. Pakcik B terperanjat dan tak sangka kejadian tu boleh berlaku. Pakcik A dan Ustaz A cuba tenangkan Abang Syukur. Menurut Pakcik B, kejadian tu baru kali ini berlaku dan kain hitam tu sebagai simbolik untuk lindungi nenek. Pakcik B akui baru kali ini dia rasa gagal uruskan pendinding dia sebab selama ni mustahil ada makhluk gaib seperti sosok putih tu berjaya tembus pendinding yang dia dah buat. Pakcik B sendiri tak tahu apa sosok putih tu sebab pendinding Pakcik B berupa harimau. Tak lama kemudian Pok dia sampai. Dia terus bagi kain hitam tu pada Abang Syukur dan kenalkan Pok dia pada yang lain. Pok dia tahu Abang Syukur tengah marah bila tengok muka Abang Syukur kemerahan dan intonasi suara dia sedikit keras. Dia cuba tenangkan Abang Syukur dan kata mungkin ada jalan lain untuk selesaikan masalah ini. Abang Syukur bagi kata dua pada Pakcik B supaya dia buat sesuatu untuk selesaikan masalah ni. Kalau tak mampu nak ambil pendamping nenek, selesaikan masalah makhluk-makhluk gaib yang ada dan jangan bagi alasan. Lepas tu Abang Syukur bayar sarapan dan terus tinggalkan mereka. Pukul 3 petang, Pak Habib telefon. Katanya Abah ajak minum petang dekat tempat biasa lepas asar. Pukul 5 petang, Abang Syukur dah sampai dekat tempat yang dijanjikan. Lepas bersalaman dengan mereka semua, Abang Syukur baru je duduk sebelah Abah. Abah bersuara, "Jangan bergaduh dengan orang yang pandai ilmu hitam." Abang Syukur terus pandang muka Pok dia sebab dia tahu mesti Pok dia yang ceritakan pada Abah.
Kata Pok De, lepas Abang Syukur pergi pagi tadi, Pak Cik B rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan apa yang berlaku dan berjanji akan selesaikan masalah tu secepat mungkin. Pak Cik B tak sangka Abang Syukur boleh jadi marah sampai macam tu sekali. Pok De bagi tahu Pak Cik B, Abang Syukur ni bukan senang nak marah, kecuali kalau dah tak boleh dikawal, dan hal nenek ni bukan hal kecil bagi Abang Syukur sebab semua ahli keluarga tahu Abang Syukur ni memang rapat dengan nenek. Abah suruh bersabar dan cakap sosok putih tu tak akan apa-apakan Abang Syukur sambil tunjuk pokok dekat depan kereta Abang Syukur. Bila Abang Syukur tengok pokok tu, dia nampak ada sosok putih dekat situ, tengah pandang dia. Abang Syukur tak tahu sejak bila sosok putih tu ada dekat situ. Lepas minum, mereka ke hospital. Abang Syukur terus balik bersiap-siap untuk jaga nenek malam nanti. Masa dalam kereta nak balik rumah, Abang Syukur dapat rasa sosok putih tu ada dekat sebelah dia. Bila perhati dekat sebelah, tak ada apa-apa pula. Tapi Abang Syukur yakin sosok tu ada. Sampai depan rumah, sebelum turun, Abang Syukur kata, kalau kau ada, kau duduk dalam kereta je, jangan masuk rumah aku. Aku tak jemput kau. Lepas tu Abang Syukur matikan enjin, turun dari kereta dan terus masuk dalam rumah. Dari dalam rumah, Abang Syukur mengintai ikut tingkap. Sosok putih tu memang ada dekat situ. Pukul 8.30 malam, Abang Syukur masuk dalam kereta nak pergi hospital. Perasaan dia sedikit gemetar sebab Abang Syukur tahu ada sesuatu dalam kereta dia. Abang Syukur hidupkan kereta sambil berkata, kalau kau ada, kau duduk diam-diam, jangan wujudkan diri kau. Kemudian Abang Syukur terus menuju ke hospital. Pukul 9 malam, macam biasa, Abang Syukur dah sampai bilik nenek. Lepas berbual dengan nenek sampai nenek tertidur, Abang Syukur turun bawah pergi merokok. Kemudian keluar dari kawasan hospital nak jumpa dengan Ustaz A, Pak Cik A dan Pak Cik B. Sampai dekat tempat biasa, Abang Syukur terus minta maaf pada Pak Cik B atas sikap dia pagi tadi. Pak Cik B faham dan maafkan dia. Abang Syukur bagi tahu juga sosok putih tu ada dengan dia sekarang dan tengah berdiri dekat sebelah dia. Mereka semua kebingungan sebab tak nampak pun sosok putih tu. Dan yang paling bingung adalah Pak Cik B. Inilah pertama kali dalam sejarah dia tak nampak makhluk gaib. Dan ini membuatkan Abang Syukur bertambah tak yakin dengan kebolehan Pak Cik B. Selesai berbual, Abang Syukur balik semula ke hospital. Dalam perjalanan, tiba-tiba sosok putih tu muncul duduk sebelah Abang Syukur. Abang Syukur mula gementar, tapi boleh kawal lagi. Sampai hospital, Abang Syukur isap rokok dulu sambil tenangkan diri. Tiba-tiba Karim datang nak merokok juga. Masa tengah hisap rokok tu, Karim bertanya, bro, semalam yang kita nampak tu belaan bro ke? Abang Syukur hanya mampu ketawa dan bagi tahu kejadian dari mula nenek masuk hospital sampailah sekarang. Barulah Karim faham. Lepas merokok, mereka naik lift menuju ke tingkat 4. Dalam lift, sosok putih tu ada dekat dalam. Memang sosok putih ni ikut je Abang Syukur ni. Sampai bilik nenek, sebelum duduk, Abang Syukur berkata, aku nak rehat, jangan ganggu aku, jangan ganggu nenek aku. Kalau nak ikut, kau ikut je, tapi dengar cakap aku. Tiba-tiba suasana berubah jadi tenang dan nyaman. Abang Syukur tertidur sampai pagi. Dia terjaga bila nurse masuk nak ambil data nenek. Lepas tu Abang Syukur terus kemas barang-barang nak balik rumah. Pok De WhatsApp bagi tahu Abah ajak sarapan sama-sama. Abang Syukur tinggal ke hospital pergi sarapan dengan mereka. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Kita berjumpa di part keempat cerita ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.